Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya berharap semua rakyat Malaysia sentiasa sihat di mana sahaja anda berada. Hari ini saya akan berkongsi laporan laksana ke-28 di samping pengumuman Belanjawan 2021 minggu lalu serta inisiatif untuk terus memerangi COVID-19, membantu rakyat dan memulih ekonomi. Usaha kita tidak berhenti dalam memastikan pakej prihatin, bencana dan kita prihatin terus dipantau dan dilaksanakan dengan berkesan. Saya akan berkongsi status pelaksanaan inisiatif bencana dan kita prihatin disusuli ulasan isu semasa. Bagi pelaksanaan inisiatif prihatin pula, senarai status akan dikongsi di laman sesawang kementerian. Di bawah penjana, inisiatif telah dikategorikan kepada 3 matlamat utama, iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, kita mulakan dengan matlamat pertama penjana, iaitu memperkasakan rakyat. Pertama, skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40, peka B40 di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Mereka yang layak, iaitu penerima bantuan sara hidup selepas 40 tahun ke atas, akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan untuk melakukan saringan kesihatan di klinik-klinik berdaftar. Melalui skim ini, penekanan diberikan bagi menampung keperluan kesihatan seperti pengesanan awal untuk penyakit tidak berjangkit. Di antara tempoh 1 Julai hingga 30 Oktober 2020, sebanyak 139,842 tuntutan diterima dengan jumlah 12.37 juta ringgit. Kedua, program bantuan sosial bagi golongan mudah terjejas. Kerajaan telah memperuntukkan pemberian RM300 secara one-off kepada golongan mudah terjejas yang berdaftar seperti OKU dan Ibu Tunggal dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat serta sukarelawan program khidmat bantu di rumah. Sehingga 30 Oktober, sejumlah 68.97 juta ringgit telah disalurkan dan telah memanfaatkan 229,893 penerima. Inisiatif ketiga adalah program subsidi upah. Sehingga 30 Oktober 2020, sebanyak 12.16 bilion ringgit subsidi upah telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 322,284 majikan serta lebih 2.639 juta pekerja. Fasa seterusnya adalah PSU 2.0 yang telah bermula sejak 1 Oktober 2020. Sebagai peringatan, majikan masih boleh memohon untuk PSU 2.0 di bawah pakej Kita Prihatin yang dibuka sehingga 31 Disember 2020. Saya juga ingin menekankan bahawa dalam Belanjawan 2021, kerajaan telah memperuntukkan 1.5 bilion ringgit untuk melanjutkan PSU selama 3 bulan lagi bagi membantu 70,000 majikan dan 900,000 pekerja, terutamanya sektor pelancongan dan peruncitan. Pesan saya, selain membantu pekerja, program subsidi upah ini juga mengutamakan kemampuan usahawan untuk mengekalkan kapasiti perniagaan. Kepada majikan yang terkesan, sahutlah bantuan kerajaan supaya anda boleh mengekalkan kapasiti operasi dan memastikan syarikat anda kekal berdaya saing, lebih-lebih lagi tatkala persekitaran perniagaan bertambah baik nanti. Keempat, program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan. Secara keseluruhannya, sehingga 30 Oktober 2020, seramai 70,113 pekerja telah berjaya mendapat pekerjaan melalui program ini. Jumlah ini merangkumi 56,315 orang di bawah umur 40 tahun, 8,743 individu berusia di antara 40 hingga 60 tahun serta 331 orang kelainan upaya OKU dan 4,724 perantis.
Pengambilan pekerjaan 5 sektor tertinggi bagi kesemua kategori adalah dalam sektor pembuatan, iaitu 24%, perkhidmatan 20%, perdagangan borong dan runcit 15%, penginapan dan perkhidmatan makanan 11% dan pembinaan 5%. Menurut data daripada portal perkhidmatan pekerjaan negara iaitu My Future Jobs, trend pengambilan pekerjaan sejak 3 bulan terdahulu iaitu bulan Ogos, September dan Oktober didominasi oleh sektor profesional, sektor teknikal dan sektor perkhidmatan. Kelima, program kemahiran dan peningkatan kemahiran. Sehingga 30 Oktober, seramai 106,047 individu telah diluluskan untuk mengambil bahagian dalam program-program yang disediakan. Antara kursus-kursus yang mendapat permintaan yang tertinggi adalah seperti program IR 4.0, latihan keusahawanan, pendigitalan perdagangan serta program bootcamp kemahiran mencari pekerjaan. Senarai penuh boleh didapati di website kementerian. Saudara dan saudari yang dihormati, seterusnya saya ingin berkongsi pencapaian di bawah matlamat kedua penjana, iaitu melonjakkan perniagaan. Pertama, pembiayaan PKS penjana. Ini adalah dana berjumlah 2 bilion ringgit dan diutamakan untuk PKS yang belum pernah mendapat pinjaman bank sebelum ini. Sehingga 30 Oktober 2020, sebanyak 4,488 permohonan telah diluluskan dengan nilai pinjaman sebanyak 965.5 juta ringgit. Kedua, pembiayaan sektor pelancongan penjana dengan jumlah peruntukan sebanyak 1 bilion ringgit. Setakat 30 Oktober 2020, terdapat 441 PKS yang telah menyerahkan permohonan mereka. Dan daripada jumlah ini, sebanyak 181 permohonan telah diluluskan dengan jumlah pembiayaan sebanyak 35.9 juta ringgit. Ketiga, skim pemulihan perniagaan tekun atau Tekun Business Recovery Scheme khas untuk PKS Mikro. Sehingga 30 Oktober, sebanyak 79.65 juta ringgit telah disalurkan di bawah TBRS yang telah memanfaatkan 11,972 PKS Mikro. Keempat adalah pembiayaan mikrokredit penjana di bawah Bank Simpanan Nasional. Sehingga 30 Oktober, sebanyak 167.4 juta ringgit telah disalurkan bagi memanfaatkan 4,674 PKS Mikro merangkumi bidang peruncitan dan perkhidmatan. Saudara dan saudari yang dihormati, seterusnya saya akan berkongsi matlamat ketiga penjana, iaitu merangsang ekonomi. Sokongan bagi industri pertanian dan makanan. Inisiatif ini diperkenalkan bagi merangsang pertumbuhan sektor pertanian dan makanan melalui suntikan pembiayaan di samping menyediakan modal pusingan untuk petani, peladang dan nelayan. Daripada jumlah peruntukan sebanyak 400 juta ringgit, 350 juta ringgit merupakan peruntukan di bawah skim pembiayaan mikrokredit Agrobank. Sehingga 30 Oktober 2020, sebanyak 38 juta ringgit telah disalurkan di bawah skim ini bagi memanfaatkan 4,369 PKS Mikro Pertanian. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, selanjutnya saya ingin menyentuh pakej Kita Prihatin bernilai 10 bilion ringgit yang diumumkan bulan September lepas. Untuk BPN 2.0 yang dijangka akan meringankan beban 7.5 juta penerima B40 serta 3.1 juta penerima M40, setakat 3 hari bulan November 2020, sejumlah 4.5 bilion ringgit telah berjaya disalurkan kepada lebih 9.86 juta penerima. Ini merangkumi 7 juta penerima daripada kategori B40 dan 2.86 juta penerima daripada kategori M40. Bagi penerima BPN 2.0 BPN 2.0 yang tidak mempunyai akaun bank, penunaian di cawangan Bank Simpanan Nasional telah bermula mulai 26 Oktober.
Terdapat juga kira-kira 6,000 penerima yang didapati gagal kredit yang melibatkan jumlah 2.71 juta ringgit. Mereka boleh membuat penunaian bantuan BPN 2.0 ini mulai minggu kedua November 2020 mengikut SOP yang ditentukan. Kerajaan juga ingin mengingatkan bahawa tempoh permohonan baru BPN 2.0 masih dibuka sehingga 15 November 2020. Bagi mereka yang diluluskan, bayaran akan dibuat secara sekaligus pada bulan Januari 2021. Saya juga ingin mengumumkan bahawa permohonan geran khas prihatin telah ditutup pada 31 Oktober 2020. Saringan kelaikan sedang dibuat. PKS Mikro yang layak bakal menerima bantuan one-off berjumlah RM3,000 dan bayaran disasarkan akan dibuat mulai 25 November 2020. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, usaha kerajaan untuk menjana peluang pekerjaan dan meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja melalui pakej prihatin, penjana dan kita prihatin telah terus menyumbang kepada penurunan kadar pengangguran negara. Pada bulan September, kadar pengangguran terus menurun kepada kadar 4.6% berbanding 4.7% pada bulan Ogos. Ini menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak dari 5.3% pada bulan Mei dan melambangkan pengukuhan daya tahan pasaran pekerjaan negara. Apa-apa pun, usaha masih perlu diteruskan kerana situasi kini amat tidak menentu. Seperti mana umum sedia maklum, pada hari Jumaat lepas, saya dengan rendah diri telah membentangkan belanjawan terbesar dalam sejarah negara. Dengan tema Teguh Kita Menang Bersama, belanjawan berjumlah RM322.5 bilion ini melambangkan kesinambungan usaha kerajaan dengan 3 matlamat untuk kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Saya ingin mengulas beberapa perkara. Pertama, bagi B40, antara inisiatif utama termasuk bantuan prihatin rakyat berjumlah RM6.5 bilion yang akan memanfaatkan 8.1 juta penerima. Kerajaan juga meningkatkan gaji isi rumah minima kepada RM5,000 dan juga mengurangkan umur minima penerima bujang kepada 21 tahun bagi membantu lebih ramai rakyat. Golongan B40 turut dibantu dengan lanjutan moratorium pinjaman bank secara automatik selama 3 bulan atau pengurangan bayaran ansuran bulanan sebanyak 50% untuk 6 bulan. Mereka hanya perlu memberitahu bank pilihan mana yang diinginkan. 8.1 juta rakyat akan menerima manfaat ini. Moratorium ini juga diberikan kepada peniaga mikro yang mempunyai hutang kurang RM150,000. Bantuan ini akan bermula bulan Disember 2020. Kedua, kerajaan juga mendengar suara rakyat tentang inisiatif-inisiatif yang disalurkan kepada golongan M40. Saya ingin memberikan jaminan di sini bahawa terdapat pelbagai inisiatif yang dikhususkan untuk M40. Contohnya, bantuan pembayaran pinjaman bank yang dipermudahkan di mana mereka hanya perlu mengisytiharkan kendiri kepada bank tentang pengurangan pendapatan. Mereka tidak perlu mengemukakan dokumen untuk mendapatkan bantuan tersebut. Saya juga ingin mengingatkan semua bahawa lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar yang mula dilaksanakan sejak 1 Oktober yang lepas masih lagi berkuat kuasa, di mana mereka yang hilang pekerjaan boleh memohon lanjutan moratorium dan mereka yang dipotong gaji boleh memohon untuk mengurangkan ansuran bulanan. Hakikatnya, sejak 30 hari bulan September, seramai 85% peminjam telah pun menyambung semula bayaran bulanan pinjaman bank. Kerajaan juga telah menurunkan cukai pendapatan sebanyak 1 mata peratus untuk mereka yang berpendapatan tahunan antara RM50,001 dan RM70,000. Pada masa yang sama, turut diturunkan adalah caruman KWSP daripada 11% kepada 9% yang akan menambah aliran tunai bulanan golongan pekerja dijangka bernilai RM9.3 bilion keseluruhannya. Selain ini, banyak lagi bantuan tersedia untuk M40 seperti pelepasan cukai dan rebat untuk perkhidmatan dan barangan perubatan, peralatan rumah, pendidikan dan peningkatan kemahiran, pembelian e-surat khabar dan sebagainya. Yang paling penting, rakyat disokong dari segi pekerjaan dan peningkatan kemahiran.
melalui dana jana kerja, 3.7 bilion ringgit diperuntukkan untuk mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan. Ia akan dilaksanakan melalui program seperti insentif pengambilan pekerja, penjana kerjaya, program peningkatan kemahiran dan latihan semula dan juga program subsidi upah. Di bawah program penjana kerjaya, kerajaan akan membayar 40% gaji bulanan, iaitu setinggi RM4,000 untuk menggalakkan majikan mengambil pekerja. Bagi pengambilan OKU atau mereka yang menganggur lama, kerajaan membayar 60% gaji, iaitu sehingga RM6,000. Bantuan ini akan diberikan selama 6 bulan dan bernilai lebih RM2 bilion. Kesemua inisiatif ini perlu dilihat dengan menyeluruh. Secara ringkasnya, usaha kerajaan untuk golongan M40 adalah untuk meningkatkan pendapatan boleh guna, mengekalkan pekerjaan serta membantu melonjakkan pendapatan sama ada melalui peningkatan kemahiran ataupun memudah cara bidang keusahawanan. Saudara dan saudari yang dihormati, pakej-pakej prihatin PKS tambahan, penjana, kita prihatin dan kini belanjawan 2021 adalah bukti kerajaan tidak akan berkompromi dalam melindungi rakyat. Mengambil kira ketidaktentuan COVID-19, kerajaan sentiasa memantau dan bersedia untuk bertindak sewajarnya jika ada keperluan. Yakinlah, kerajaan ini adalah kerajaan yang prihatin. Pejam celik dah 28 laporan laksana. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada warga media kerana membantu saya dan warga kementerian untuk berkongsi maklumat yang tepat tentang usaha kerajaan membantu rakyat, menyokong perniagaan dan memulihkan ekonomi. InsyaAllah kita akan terus berusaha agar unjuran pemulihan ekonomi menjelang tahun 2021 dapat dicapai. Marilah kita bersama-sama berganding bahu demi negara Malaysia yang tercinta ini. Teguh kita menang bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.